5 pasukan duo dicabar memasak makanan Meksiko minggu lepas. Hartini dan menantunya confident dengan prestasi masakan mereka. Mereka tidak menggunakan bintang immunity. Saya takkan pakai hari ini. Okey, ini bermakna anda confident dengan masakan anda. Okey, bagus. Akhirnya, Aisyah dan Aziz disingkirkan. Kini giliran Faris dan Rashid, Rin dan Zam, Airi dan Razak serta Rahim dan ibunya Impan untuk menghadapi pusingan ketiga. Kita saksikan sekarang juara memasak duo. Akhir-akhir ini semenjak kita dilanda pandemik, pergerakan kita memang sangat terhad. Jadi, tabiat mengirim makanan dan dihantar sampai ke depan pintu adalah sesuatu perkara yang memang sangat biasa. Dan seringkali juga kita akan panaskan semula makanan semalam ataupun sisa makanan di dalam ketuhar ataupun microwave. Ini adalah satu tabiat memang patut dicontohi kerana ia akan mengurangkan pembaziran makanan. Dan inilah cabaran untuk minggu ini untuk para peserta duo kita. Mereka akan mengubah ataupun mencipta makanan yang baharu daripada makanan asal ataupun sisa makanan. Bolehkah mereka mencipta sesuatu yang menarik ataupun jauh lebih beza daripada makanan asal? Inilah tema pada minggu ini. Inilah pasangan duo yang akan bertanding dalam pusingan ketiga malam ini. Minggu lepas kita top scorer Bila kita dapat ganjaran tu, lagilah kita nak kena berada di tangga top 3 tu. Kena maintain Tak sangka makcik ni dapatlah teruskan dalam perjalanan ni. Cita-cita makcik nak ke final lah, insya-Allah kalau boleh. Minggu lepas kami dapat markah yang terendah sekali. Jadi minggu ini kita nak kena top 2 untuk selamatkan diri kami. Matlamat kami, kita try our best. We just do our best. Jangan fikir kalah ke menang. Kita buat yang terbaik je. Tahniah, anda sudah berjaya ke pusingan ketiga juara memasak duo. Di pusingan yang lalu, ada di antara anda mempunyai markah yang tinggi di dalam dera rasa masakan-masakan anda. Tetapi, kreativiti anda masih boleh dipertingkatkan. Dan, time management atau cara anda menggunakan masa untuk masak masih lemah. Fatin, silakan. Semalam saya, Chef Bob dan juga Chef Iskandar ada photoshoot di dalam studio ini juga. Jadi kita ada food delivery dihantar untuk kita. Dan juga kita ada 4 extra food delivery untuk anda semua. Bahagian kami sudah tentu kita dah makan semalam. Oh, sedap. Kenyang, kenyang. Bahagian anda kita simpan di dalam peti sejuk. Dan inilah dia. Yang pertama ialah kebab daging lembu. Dan yang kedua, salada bersama dengan daging ayam dan juga sos istimewa. Cabaran anda hari ini ialah untuk menciptakan makanan yang baharu menggunakan setiap bahan terdapat di dalam makanan semalaman ini. Mana ada orang pakai leftover buat something else. Saya just reheat, saya makan atau saya buang. Tapi to create something else tu, saya tak pernah dalam umur hidup saya buat. Bila nampak kebab tu kan, kalau kita nak
tukar untuk menjadi benda yang lain, memang sukar lah. Terpinga sekejap lah kat Bukan senang nak keluarkan balik tu salad yang daripada semalam. Pasal banyak benda yang dah melekat, ada sos dia dengan apa. Pada saya macam leceh lah. Pasal apa, nak cuci sayur dia balik tu. Saya pun dah keliru, macam otak pun dah kosong, tak tahu apa nak buat dengan tu kebab. Jadi macam, alamak, apa yang harus kita buat dengan kebab ni? Saya kat rumah, makanan keluar daripada peti sejuk, masuk ke dalam microwave, masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Tak berguna betul lah. Nanti awak Itu di rumah. Ini di juara memasak, di pertandingan lain sedikit. Okey, saya dan Bob akan mencabar anda semua untuk membuat makanan-makanan yang berbeza. Tiada lagi rupa kebab roll ataupun tiada lagi rupa salada lagi. Reconstruct, gunakan imaginasi anda. Masa akan diberikan 90 minit. Cukup, lebih daripada cukup. Ada satu lagi cabaran tambahan. Untuk cabaran tambahan ini, peserta perlu mencipta hidangan baharu menggunakan kentang goreng atau lebih dikenali sebagai French fries. French fries? Tak banyak kita boleh ubah suai dengan French fries. Dia bagi kentang soggy fries. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Otak saya dah blank. French fries ni tak payah tunggu 1 malam dalam icebox. 1 jam tak makan dah rasa macam apa? Cardboard. Macam kotak, macam kertas. Kita kena fikir lah, apa yang kita boleh tambah, jadi rasa dia hilang. French fries malam. Tak buat apa Kentang. Tapi kalau daripada semalam kering lah. Dah mushy lah. Mereka juga akan diberikan bahan-bahan tambahan berikut untuk digunakan dalam hidangan yang dicipta semula dari kentang goreng. Tetapi bahan-bahan ini tidak akan diberikan dengan mudah. Peserta perlu melalui ujian rasa. Bagi setiap bahan yang dapat diteka dengan betul, mereka akan menerima bahan itu untuk digunakan dalam masakan mereka. Oleh kerana Faris dan Rashid mendapat markah tertinggi di pusingan yang lalu, mereka akan diberi kesemua bahan-bahan tambahan tanpa melalui ujian rasa. Para peserta duo, anda harus pastikan yang anda betul-betul tak nampak apa-apa langsung. Okey, betul-betul? Okey, nampaknya semua dah bersedia. Chef Bob, silakan. Bahan tambahan pertama, keju feta. So ini confirm keju. So rasa pun macam apa tu, cheddar cheese. Dan saya confident lah itu cheddar cheese. Kalau betul-betul rasa biasa, is cheese lah. Jadi yang pertama, makcik rasa. Oh, ini keju masin. Tanggalkan pelitup mata anda dan tuliskan jawapan anda di whiteboard yang diberikan. Okey, baiklah. Tunjukkan. Ia adalah keju feta. Makcik tak pandai betul rasa-rasa ni. Hancur terus. Bahan kedua. Silakan Chef Iskandar. Bahan tambahan kedua, tomato. Padahal benda tu senang je, tapi dalam otak saya dah fikir macam-macam. Ni mesti tomato ni yang dah cincang habis tu. Bila masuk dalam mulut saya dah memang tahu tomato. Pasal kemanisan dia dan kekasaran dia tu memang tomato. Okey. Tunjukkan jawapan anda. Silakan. Betul, tekan anda. Kali betul lah. Saya dapat juga. Bahan tambahan ketiga, ayam Belanda salai. Terfikir juga teki ke itik, tapi macam takut lah pasal kita tengah low on point kan. So ikut firasat taruh ayam lah. Jawapan yang sebenar ialah ayam Belanda salai atau turkey bacon. Bahan tambahan keempat, minyak truffle. Baiklah, ini adalah bahan yang terakhir untuk cabaran kejutan. Jadi, jangan sia-siakannya ya. Confident dengan jawapan anda. Tanggalkan penutup mata dan tuliskan jawapan anda di whiteboard yang diberikan. Ini garlic ke? Ini mesti garlic lah ni. Ini mesti garlic. Agak betul lah tu garlic lah. Hantam je lah garlic. Meja yang pertama, tekaan anda betul. Meja yang kedua pula, tekaan anda tidak betul. Meja yang ketiga, Rahim, tepat tekaan anda. Rin dan Zam menerima 2 bahan tambahan, tomato dan minyak truffle. Rahim dan Impan juga mendapat tomato dan minyak truffle.
Airi dan Razak mendapat tomato sahaja. Manakala Faris dan Rashid menerima kesemua 4 bahan tambahan: keju feta, tomato, minyak truffle, ayam Belanda salad. Para peserta diberi masa untuk berbincang dan membuat penyelidikan. Mereka harus membuat satu hidangan dari kebab daging dan salad ayam dan lagi satu hidangan dari kentang goreng. Cabaran kali ini menguji keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan bahan-bahan yang terhad. Dapatkah mereka mencipta hidangan baharu dari makanan-makanan semalaman ini? Juara memasak duo. Lauk yang semalam ni kalau diubah sesuaikan boleh menjadikan sesuatu. Ibu saya merancangkan kenapa tak kita buat cheesy chicken. Kita cuma letak cheese, letak tomato sauce, letak ayam dia. Kita ubah balik, kasi tingkat jadi cheesy chicken. Kita fikir macam kebab tu nak buat apa, salad nak buat apa. Yang kentang tu kita macam-macam nak fikir. Kita nak buat croquetas, kita nak buat mashed potato. Dengan kita try kita tak apa, kita buat lain, kita buat another potato pancake lah. Akhirnya kita bercadang untuk buat Hungarian goulash dengan frittatas sebab dua-dua tu kita just campak semua bahan kat dalam, so nak katakan senang tapi tak senang sangat lah Nampak je senang. Nampak je senang tapi itulah. Kita dah tahu apa kita nak masak. Nama makanan dia kita buat ragu lah pasal asalnya daging yang dah simpan dalam icebox ni keras. Jadi kita nak kena buat macam lauk jadi kasih lembut daging dia. French fries dia pula kan kita pun nak kena dismantle lah kira kan, kita ubahkan untuk menjadi benda yang lain. Para peserta duo, teruskan cekalkan semangat anda. Tapi ingat, tempuhi pusingan ketiga ini dengan tenang. Atur masa anda dengan baik, dan jangan kalang kabut. Relax Okey. Dengan adanya cabaran tambahan French fries, kami akan beri anda 30 minit masa tambahan. Ya, jadi keseluruhan anda diberikan 2 jam untuk melaksanakan masakan anda. Okey? Baiklah chef, kita mulakan sekarang. Masa anda akan bermula dari 3, 2, 1, mula! Kita plan untuk asingkan kita punya leftovers, like ingredient dia, sayur dia semua kita akan tepikan, daging semua. Then after that, saya akan prepare kita punya main dish. Ashrin akan prepare dia punya frittatas. Sebab kita pun tak boleh membazir any of the bahan-bahan. Itulah yang kita decided on Hungarian goulash dengan frittatas. Sekarang saya akan mulakan dengan ingredients yang saya akan buat untuk saya punya beef goulash seperti bawang Holland ni, potato, capsicum dan sebagainya. Hari ini saya banyak gunakan barang-barang untuk dipotong sebab semua bahan-bahan vegetable saya akan dicekan dia. Nak mulakan dengan frittatas tu lah. Saya dah tumiskan bahan-bahan, masukkan sayur, ayam. Tapi saya perasan kan, yang kat sebelah ni macam dia tadi terpotong, potong, tak habis-habis. Dia buat benda dengan teliti. Mungkin saya potong tu kan, saya nak macam the correct size, tak nak ada yang besar, ada yang kecil. Itu pasal saya teliti. Yalah, teliti masa. Okey, daripada kebab tu saya dapat ilham. Ikutkan dia daripada Mediterranean, saya nak buat something Greek. So become beef moussaka lah. Okey, ni sekarang saya nak buat bahan aduan untuk linting. Untuk makanan French fries tu, kita dah buat keputusan lah. Kita nak buat macam potato pancake. Okey, ni yang tadi yang saya dah campurkan aduannya. Ni saya punya limping better lah. So dia tak pekat, tak cair sangat. So just nice. Okey, ni sekarang kita tengah keluarkan semua bahan-bahan yang leftover yang semalam ya. Seperti ayam, salad. Kita try to separate dia. So lepas dah separate all the vegetables, baru kita cuci. Oh, leceh juga ni nak separate-separatekan benda-benda macam gini ni. Takes time so. Okay, hari ni last lah kebab. Alright. So, ni terus aku buat aku punya bahan ni. No problem. Thanks bro. Okay guys, ni saya nak buat roux dengan bechamel. This is warm milk. And then kita kena ladle by ladle to go in to get the bechamel sauce. This is a mixed cheese. Then masuk balik api. Kita whisk lagi. Akak jadi kan.
benda ni is very technical. So one salah step kan, dia tak akan jadilah. Dia akan pecah. Dia akan jadi macam gini sikit. Pada mulanya cik risau. Sekejap. Asingkan dia. Alatnya tok tepi juga Saya putuskan ibu saya untuk asingkan bahan-bahan dalam kebab itu dan bahan-bahan dalam salada yang diberikan tu. Yang timun, tomato dan saladnya dan isi ayamnya saya ketepikan dulu. Okey, kita nak dia punya kebab punya skin ni bersih dan kering. So kita akan gunakan dia balik untuk membuat cheesy chicken menggunakan balik bahan-bahan yang dia ada di sini. Pertama sekali, saya blend tu daging yang di mana diasingkan oleh ibu saya. Saya akan masukkan 1 biji telur. Okey, sedikit minyak. Minyak harus digunakan juga. Okey, dah jadi. Kempalkan dia. Jadi ibu saya pun tolong kempalkan ikut saiz yang kita inginkan. Makcik tolong bulat-bulatkan dia lah. Jadi dah bulat-bulat tu nanti makcik tolong dia bakarkan. Kreativiti untuk mengubahkan makanan ni kan bukannya senang juga kan. Kita gabung, kita nak kena gabung idea kita bersama, tukarlah makanan itu into like something else. Masakan kami adalah potato gnocchi with mixed meat ragu and lettuce cream. French fries tu pula kita ubahkan jadi potato croquette, sweet tomato relish. Okey, sekarang kita nak keringkan ni benda kasi dia garing balik, lepas tu kita nak tukarkan dia jadi tepung balik. So from a tortilla flour balik jadi tepung. Okey. So ni minyak dia dah panas, kita masukkan mirapuan ni. Kita bila masukkan terus bau dia naik. Awak boleh bau tak kat dalam? Boleh kan? Orang rumah boleh bau tak? Ada tomato. So semua kat dalam ni dia punya sauce akan jadi lagi flavorful lah orang kata So ni lah concoction dia. Masak yang main dululah. Pasal main kita nak buat braising. Jadi bila kita braise, jadi kita settle benda yang lama dululah. Yang ambil masa dulu. Okey, so ni kita ada daging dengan ayam yang kita dapat dari kebab. Kita nak braise lagi. So bila kita braise ni, kita akan lembutkan daging dia. Bila kita masak ragu ni, jangan ragu-ragu. Kita masukkan aja. Ini chipotle. Chipotle akan buat rasa dia smoky. Jadi bila kita makan sedap. Saya gunakan olive oil untuk saya punya beef goulash. Saya nak stir fry saya punya bahan-bahan onion, garlic dan juga leftover beef. Saya punya task pada masa tu goulash. Dia memang senang, goulash. Tapi you have to maintain dia punya kuah dia, dia punya rasa. Rempah-rempah dia. Once kalau kau tak jaga kan, habislah goulash jadi gulai. Okay, so saya dah taburkan lettuce dekat sini. So oven saya pun dah di preheat. Lepas saya letak tomato ni, kita bakarkan dia. So nanti lepas 10 minit saya tengok kalau dia dah fully cook ke belum. Kari tu nak kena masak dulu. Pasal ada powder, make powder. Jadi saya nak kena letak bawang putih. Cuma nak kena dihiris lah. Tumis sampai dia dah masak, baru saya letak kari powder. Dalam 1 minit, baru saya letak ayam. So kalau terletak ayam dulu, nanti takut dah lihat, nanti dah overcook lah. Nanti jadi no point lah kalau kita buat macam itu. Okey, saya nak set up saya punya moussaka. So taruh minyak sikit, lepas kita masuk tortilla miskin. Ini yang the best I can find. Ini first layer. So saya mix eggplant dulu. Saya punya base eggplant. Doing the second layer. After that we kentang. So nak kasih dia moist lagi. So I take a bit of the sauce. Kita taruh semua. Okey, 3, 2, 1. Taruh all the sauce. Oven dah set? Tak, belum. Tak apa, masuk. Ini ayam. Saya akan masuk ke dalam. Dah masak sehingga dia lembut. Dah, mendidih. Sekarang masukkan butter. Dah rasa belum? Cuba rasa, Mak dah rasa. Sekarang butter dah cair. Dah boleh angkat? Tak, taruh tepi. Okey. Saya start potong tu kebab punya kulit untuk dapatkan dia punya ring shape. Dia punya layer dulu bawah. Lepas tu saya ambil ayam tu untuk buat tu cheesy chicken. Dan masukkan second layer, one more layer. Okay, cheese yang terakhir ke atas. Sekarang saya akan masukkan ini cheesy chicken ke dalam oven untuk selama 10 minit. Okey, kita punya bawang ni dia dah manis kan? Kita goreng sampai dia manis. Lepas tu masukkan lettuce. Lettuce ni rasa dia pahit-pahit, plain macam rasa air gitu, tak ada apa-apa. Nak elevate dia to something new is a bit sukar lah cakap. Kita campur cream untuk melemakkannya and parmesan itu kasih dia masin tu jadikan topping dia untuk
dia punya the whole dish lah. Okay, untuk penonton di rumah masa nak tahu kalau krim ni dah cukup pekat. Kalau nak tahu cukup pekat, kita masukkan sudu. Once dia boleh coat macam ini, kita dah tahu krim dia pekat lah. Nanti dah okey tau. Dah okey lah. Sebab tengah dia je sikit. Pasal basah. Jadi dapat. Ni kalau any further nanti then you cut lah. Kami mengubahkan kebab tu dan menggunakan tortilla skinnya untuk menjadi tepung. Kita blend dia balik untuk kita punya potato gnocchi. Gnocchi ni adalah sebuah Italian dumpling gitu. Kita harus keringkan potato and tak boleh ada moisture kat dalam tu adunan. Jadi tepung tu akan jadi firm dan bila kita masak pun dia takkan berkecai. So, ni kita punya potato gnocchi, letak telur sikit. So ni tortilla kita tadi, so kita letak kat dalam. So tortilla kita ni will act as a binder. So kita tambah tepung pasal kita tak nak pasta ni terlalu dense. Kita nak dia lembut bila kita makan Okay, so bila dah siap tu dah boleh start rolling lah. Okay, so ni gnocchi dia Jadi kita boiling water dan kita masukkan kat dalam je. So macam nak tahu gnocchi dia dah masak ke belum? Nanti pasta dia akan timbul ke atas. Kita belum buat limping, kita belum buat tu potato pancake. Jadi kita macam stres lah. Itu buat dah pressure lah, pressure. Dia pressure, saya pressure. Bila kita nak execute tu benda, kita ada salah faham during that cooking time lah. Dah macam nak give up lah. Macam nak balik. French fries tu, tengok kat table tu kita cuma ada tomato dan truffle oil. Tu yang terlintas saya nak buat mashed potato. Konsep mashed potato ni terlalu simple lah. So tu pasal saya disagree. Saya pun ada macam kecil hati lah kan. Dia tak nak dengar apa yang saya cakap. So saya kasih dia, okay, kau nak buat apa, kau buat. Faris dan Rashid diberikan bahan tambahan iaitu keju feta, minyak truffle, turkey bacon dan juga tomato. Jadi dapatkah mereka menghasilkan hidangan yang jauh lebih sedap dari para peserta yang lain? Kita saksikan sebentar nanti. Juara memasak duo. Okey, Chef, apakah harapan anda untuk para peserta duo kita pada hari ini? Menu mana satukah yang Chef rasa macam lagi menarik sikit? Pada saya yang interesting, yang menarik ialah Rahim dan Cik Impan. Mereka buatkan breakfast. Dan dalam breakfast tu ada lasagna. Wow. So lasagna nak gunakan dia punya pasta sheet betul tak? Jadi saya rasa dia pasta sheet tu dan mereka ambilkan dia tortilla skin dijadikan sebagai pasta sheet. So macam menarik. Saya tadi tengok Rin dengan Zam ni, dia nak masak goulash lah. Alamak, goulash tu bukan senang nak masak tau. Dia sejenis stew daripada Hungary. Jadi pun dia membuatkan kita hungry. Kebanyakan hidangan telah pun dapat disiapkan. Sekarang hanya tinggal 30 minit sebelum masa tamat. Wow, memang sungguh menarik sekali. Saya dapat lihat yang para peserta duo kita dapat membuat hidangan yang jauh sekali daripada makanan asal. Ada di antara mereka yang memasak gaya Itali seperti gnocchi dan juga lasagna. Dan ada juga yang memasak ada gabungan dengan Melayu dan juga Barat yang melibatkan limping. Dan tadi tu saya tengok dari jauh nampak macam goulash iaitu makanan negeri Hungary. Saya rasa macam kagum sangat sebab ini semua diperbuat daripada kebab. Para peserta duo kini mula rasa cemas untuk menghabiskan hidangan kejutan mereka, iaitu kentang goreng. Lagi 30 minit. Ini kentang yang saya dah grind tadi dekat food processor. Sekarang saya nak letak telur yang mix dengan susu tadi. Saya pergi goreng tu potato fritters dengan truffle oil dah. Mentang-mentang benda tu free kan. So dia letak sedap hati je. Tak ada, dia confirm chef-chef yang tengok yang confirm ketawakan aku. Apa ni Mina pakai truffle oil untuk goreng? Manalah saya tahu kan. Dah dapat benda yang mahal dan free. Pakailah. Saya kasih dia lembut, betul-betul lembut tu french fries. Kira break down lah, hancurkan dia. Makcik dah sediakan pan fries. Pan fries tu makcik akan gorengkan
kita masukkan ke dalam Satu persatu kita satu goreng. persatu. Tadi kentang french fries French fries malam tu yang dari rebus, dari lenyek, lepas tu kita masukkan kita punya bechamel. So, kita sekarang masukkan feta cheese kat dalam. Kita sumbat ke dengan feta cheese. Ada turkey bacon juga yang tadi. Peserta, dengar sini. Tinggal 5 minit lagi ya. Rin, aku plating. Memandangkan kita cuma ada goulash dan frittatas, saya ada dapat idea dengan kita punya crispy crepe tu. Saya jadikan dia sebagai jembatan di atas bowl tu. Dan saya bilang, Rin, why not your frittatas kita put it in cubes dan kita hias letak di atas bridge tersebut tu lah yang crispy crepe. Tapi sebelum tu saya minta maaf dengan dia. Saya sorry Azam. Potato fritters punya pasal lah. Bila once fritters tu dah set, saya dah rasa dia punya dryness. Kekeringan dia tu. So, tekstur dia dah lain macam lah. Saya akan ambil yang tinggi punya dulu, iaitu cheesy chicken yang di mana saya letak dalam tu ring mold. Lepas tu saya letak tu flat burger patty tu ke tepi dan sayur-sayur yang kita dah bikin tu taruh di atas dia. Jadi kita nampak macam high-low lah. Kasih yang belakang tu nampak tinggi, yang bawah tu nampak rendah. Jadi kita nampak macam appetizing sikit lah. Bila Rahim dah hiaskan di pinggan, makcik tengok, wah cantik juga ni. Hidangan kami semua ada ada 2 pancake lah. So kita pun dah macam confused. So kita teruskan aja. Jadi tak apalah, jalan je lah. 2 produk is end up to be a multiple product. Macam buffet kita buat. Sekarang buffet ke? Ni dah kena ni ada cakap buffet. Itu je lah masalah kami lah rasa. Tengok dalam TV macam senang je orang buat cool apa. Tapi bila kat sana rasa macam susah. Rasa marah dia, macam rasa gementar dia, macam berat campur lah. Tidur dah plating lah. Tidur dah plating. Bila dah habis kita tengok makanan kita dah hiaskan cantik-cantik Sui. Kita tengok pun dah macam restoran. Tapi padahal pakai balik benda yang semalam. Tapi okey, masih steady. Dia kalau kita jual boleh 50 dapat. Boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti! Chef Bob dan Chef Iskandar akan menilai setiap hidangan mengikut peruntukan markah di mana makanan yang asalnya ialah kebab daging lembu dan juga salada daging ayam. 70% akan diberikan kepada rasa, 20% akan diberikan kepada taraf kelainan dari makanan asal dan 10% akan diberikan kepada persembahan. Manakala hidangan asal yang sebenarnya diperbuat daripada French fries akan diberikan markah berasingan sebanyak 20%. Dipersilakan duo pertama, Faris dan Rashid. Bila kita tengok yang lain kan, pencapaian dorang pun boleh katakan ada fight lah, Ada fight. So kita pun tak nak overconfident. Kita leave it to the judges lah, tengok macam mana. Faris dan Rashid, apa khabar? Baik. Benar. Rasa confident hari ni? Okey, cerita sikit apakah nama hidangan utama anda, iaitu diperbuat daripada
kebab daging lembu dan juga salada daging ayam. Silakan. Untuk main kita ada potato gnocchi dengan mixed meat ragu dengan lettuce parmesan cream. Untuk gnocchi dia, kita rangupkan tortilla wrap dia, kita blend, kita jadi powder. So tapi gnocchi ni kita buat daripada potato, dan kita letak sedikit serbuk tortilla tu dengan kita letak sedikit tepung plain flour. Jadi untuk nak firm it up sikit. You punya gnocchi ni memang sedap. Pasal dia punya texture gnocchi dia spot on. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Kenyal dia ada tu. Itu yang penting dalam gnocchi ni. Tetapi you punya sos ni, sebab ada dua bahagian daging, ayam dan lembu. Okay? Ayam ni hilang. Pasal you blend ayam dengan lembu sekali campur kan. Semuanya composition is very good. Cuma dia punya ayam got lost. Yang ini pula? Okey, ini adalah kita punya potato croquettes. So kira kroket daripada french fries. Ya? Kita lembutkan dia punya french fries dengan gunakan stok ayam. Okey. So once dah lembut kita lenyekkan dia. Tu kita gamburkan dengan serbuk roti lah. Kita pun ada sweet tomato relish tu balas balik lah. So ada dia punya tanginess dengan ada dia punya kemanisan. Bila saya kupikkan awaknya kroket tu kalau tak dibilang, kita tak tahu yang itu adalah french fries kerana french fries yang sudah semalaman, dia punya rasa macam kotak. Well done. Dan saya kesiankan sesiapa yang akan datang selepas anda ni. Maintain. Jangan overconfident, tapi just maintain, okay? Well done guys. Bagus. Happy sangat. Taste of happiness, bangga lah. Kerana awak ni passionate dengan bidang memasak. Keep that momentum, okay? Well done. Right? Bila chef cakap makanan kita sedap rasa dia betul-betul terharu lah. Pasal resepi ragu ni memang resepi sendirilah. So untuk Chef Bob dengan Chef Iskandar cakap begitu sekali tentang makanan kita, memang betul terharu lah. Tiba-tiba aircon kuat kena mata. Sakit lah mata tu keluar. Hati ada taman rupanya. Dipersilakan duo kedua, Rin dan Zam. Waktu tu saya agak khawatir yang kami boleh mendapat makan yang rendah lah because of kentang sogi tu. Rin dan Zam, cerita sikit tentang masakan anda pada hari ini. Okey, pada hari ini kita dah dapat ubah suai kita punya beef kebab kepada beef goulash. Dan juga salada ayam tu kita ubah suai untuk menjadikan sebagai chicken frittatas. Cara makan dia chef, kena makan frittata dulu. Oh, selamat dia cakap. Cara makan dengan makan frittata dulu. Kenapa? Frittata tu macam appetizer. So frittata tu dalam komponen dia is chicken salad tu, ayam dan juga vegetable dan juga lettuce, leftover lettuce tu pun saya include juga. Ni you make from the tortilla skin. Tortilla skin. Banyak tortilla skin ni je tinggal. Ini je. Just only strip. Ya. Dia punya goulash, macam hungry ya. Macam dari hungry, original ni hungry punya goulash dia. Dia syok dia punya dengan dia punya rempah, dengan tomato dia pun well caramelized ya. Tetapi sayangnya dia punya bahan asas tu ialah dia punya daging liat. Kalau anda tahu teknik daging dia just bila dah panas goulash, nak hidangkan, daging tu potong-potong, letak di atas sebagai dia punya topping. Dan awak hidangkan pada kita. Teknik je. Ceritakan tentang awak punya french fries pula. French fries kita buat potato fritters. So potato fritters ni bila dah goreng panas, kita cecah dengan beef goulash tu dan makan sekali lah. Cecah. Bagaimana anda berdua menggunakan truffle oil dengan tomato tadi? Tomato tu kita masukkan dalam potato fritters dan truffle oil tu kita goreng potato fritters tu dengan truffle oil dan juga drizzle. Oh, dia goreng dengan truffle oil. Mahal lah truffle oil. Goreng lagi. Syabas kerana ada idea. Tapi awak punya potato croquette ni kering, berderai, macam sawdust. You ada menang tomato tadi kan? Tomato ada juice-nya sendiri. Lebihkan tomatonya, jadi french fries tu tak kering. Lagi satu silap anda, awak dah menggunakan truffle oil tu terlebih.
Awak goreng menggunakan truffle oil tu. Okey, selepas dengar komen-komen daripada chef-chef kita, apakah perasaan Rin dan Zam? Kita ni bukan chef-chef lah kan. Kita biasa-biasa. home cook aja. Tapi Kita juga banggalah pasal kita dapat ubah sway everything to another dish. So, kita still proud lah. Goulash tu kita dah rasa sedap. Frittatas tu pun sedap. Disebabkan kentang ni kan. Kita ada nasib macam kentang. Nasi pun dah macam kentang. Dipersilakan duo ketiga, Airi dan Raza. Nak present kat chef tu, saya macam tak apalah, kita masih ada 50% lagi chances lah. Ni kalau tak boleh make it, tak apalah, kita tawarkan je. Present tetap present jugalah. Airi dan Raza, nampak muka macam nervous, sangat-sangat takut ke? Tak ada. Gementar. Gementar. Gementar bukan nervous Oh, sama. Hari ini anda telah merombak balik salada daging ayam dan juga kebab daging lembu. Ceritakan sikit. Kita start with my beef moussaka. So I using the tortilla wrap, the beef from the beef kebab. Yang keduanya ni lempeng bawang dengan kari mayo. Ayamnya daripada chicken salad. Kita ada kentang fries dengan Sweet tomato sauce. Kentang apa? Kentang pancake. Banyak macam-macam buat Kita kasih dia 2 je. Dia kasih kita 5. Okey. Ni betul tak membazir Betul. Okey, come. Jadi kita cubakan dia punya kebab dulu Moussaka Ni ada dia punya tortilla skin kali Ni ada terung tak? Ada terung, ada potato. Ya. Ada mak. Kalau dengar macam itu apa maknanya? Dia kurang masak. Sos dia macam mana awak buat? Buat sendiri? Tak, kita ambil botol punya sos. Untuk peraduan. Okey. Pertama sekali dengan moussaka awak. Bukan saya dengar, tetapi saya nampak. Ya. Awak bukakan botol tomato sos, masukkan dalam periuk. Nasib baik anda tak cakap bohong. Bila bohong lagi saya marah. Ya. Banyak-banyak ni. Aku suka kau punya lempeng je. Saya akui, betul. Lempeng ini, lempeng bawang. Okey. Ini yang paling sedap. Okey. Terima kasih Airi dan Raza. Anda boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Banyak-banyak sedap. Lempeng aja dengan bawang. Alamak, kita kasih tengah peraduan ni kita kasih sos tomato yang dah masak. Sekarang ni silap saya lah. Dipersilakan duo yang terakhir, Impan dan Rahim. Kombinasi saya dengan mak saya selama ni semua berjalan dengan lancar dan semuanya teratur lah. Itu senang bagi kami semua. Apa khabar Cik Impan dan Rahim hari ini? Baik. Okey. Nanti diam kejap. Jangan sabarlah dulu. Apa Zan? Aku nak ambil gambar. Makanan dia hias tu macam dekat macam ala-ala restoran gitu. Cik Impan dan Rahim, ceritakan sikit tentang hidangan anda. Kita melakukan breakfast style. Kira kan more rustic. So daging tu kita proses balik jadikan sausage platter. Tapi dia punya ayam tu kita jadikan sos macam berkeju. Exactly macam lasagna tapi tak ada lasagna. Lasagna nak kena pakai bechamel. Jadi saya pakai cheese. So saya panggil tier of cheese. Kentang buatkan dia mashed potato. Sebab apa? Cucu makcik suka makan mashed potato ni. Ya saya. Dan tu saya bikinkan kentang jugalah kami macam bergedil, kek bergedil. Rahim, telur lembu ni anda nak mau dia punya kuning telur mengalir je? Yes. Macam sutera lah babe, dia punya ni kuning telur. Mashed potato tadi, Cik Impan punya mashed potato tu memang lembut, sedap, lemak, sedap. Okey. Potato cake tadi tu pun you menang tomato kan? Tomato dipotong dadu, dia ada jus tomato jadi kentang tu taklah kering Awak mengambilkan itu kebab yang paling mahal ialah $7 hingga $8. Saya akan bayarkan $30 untuk sepinggan breakfast ni, babe. Well done Cik Impan. Dan Rahim. Bagus. Nak tanya sikit Cik Impan, perasaan Cik Impan nak bertarung dengan chef-chef yang dah muda-muda lagi ni. So Cik Impan punya strategi macam mana ni? Makcik pengalaman, apa kata orang tu, keluarga emas. Jadi dia masak pun cara keluarga emas. Tapi makcik ada anak muda
dia akan mengajar makcik lah cara masak, yang cara muda-muda masak lah. Pasangan ibu dan anak kita, Cik Impan dan juga Rahim, satu percubaan yang sangat baik. Amazing ah. Sabar dia. Sabar lah. Pada perasaan makcik bila Chef Iskandar rasa mashed potato tu sedap, wah senanglah nanti balik rumah aku bikinkan cucu aku pula. Lega sikit macam Dato' kat zon selamat lah saya cakap. Selesai sudah penilaian oleh Chef Bob dan juga Chef Iskandar. Markah akan dikira dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk keputusannya. Juara memasak duo. Para peserta duo, hari ini anda telah dicabar untuk memasak sesuatu yang baru menggunakan makanan yang telah disimpan semalaman di dalam peti sejuk. Dengan bangganya, saya ingin cakap yang saya memang sangat kagum dengan ciptaan-ciptaan anda pada hari ini. Jadi tahniah kepada anda semua yang telah mencuba yang terbaik pada malam ini. Baiklah, seperti biasa saya akan umumkan pasangan duo yang mendapat markah yang paling cemerlang pada malam ini. Dengan pencapaian markah sebanyak 202 dari 240 markah. Pasangan duo yang berjaya mendapat tempat pertama ialah tahniah kepada Faris dan Rashid. Sekali lagi, Faris dan Rashid mendapat markah tertinggi. Mereka akan menerima ganjaran di pusingan seterusnya. Tahniah Faris dan Rashid, apa perasaan anda ni sekarang? Sungguh gembira. Sungguh gembira kerana beef ragu sauce tu memang creation saya lah. Saya harap kita dapat maintain the same thing dalam peringkat akan datang. Kalau you maintain macam gini punya masakan, ada peluang untuk menjadi juara. Wow. Sekarang ni saya akan teruskan umumkan keputusan pertandingan pada malam ini. Saya akan umumkan dua pasangan duo yang mendapat markah terendah pada malam ini. Pasangan duo yang pertama ialah Airi dan Razak. Pasangan duo yang kedua, Rin dan Zam. Ya, pada kedua-dua pasangan duo yang markah yang terendah, peraduan ini adalah saingannya sengit. Yang mana satu pergi ke pusingan seterusnya, anda harus jangan tengok belakang dan pandang di depan dan go all the way. Ya. Pasangan duo yang mendapat markah yang terendah ialah Airi dan Razak. Perjalanan anda tamat pada malam ini. Airi dan Razak, apakah perasaan anda sekarang ini? Kecewa tapi gembira kerana saya dapat bekerjasama balik dengan Airi, kawan karib saya. Kita pun dah buat yang terbaik and I know there's a lot of tips that we can get from juri-juri. Itu sajalah. Good luck guys. Airi dan Razak, anda boleh tanggalkan lencana juara memasak anda dan tinggalkannya di atas meja. Okay, pada saya, juara masak ni adalah pertandingan yang sengit pasal ada macam-macam home cook, chefs. It's a very good competition. Maybe kita lack of something. Tahniah kepada anda semua. Anda berjaya untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Woo! Dari 4 pasangan kini tinggal 3 sahaja. Begitulah pusingan ketiga bagi para peserta duo kita minggu ini. Minggu hadapan, 4 pasangan duo yang baru akan melalui cabaran memasak yang sama seakan-akannya.
Ikuti minggu hadapan bahagian kedua, pusingan ketiga dalam Juara Memasak Duo.